Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang suku kata tertutup KVK. Okey, ini adalah ulang kaji yang banyak kali kita buat. Kenapa? Kerana suku kata tertutup KVK ni sangat penting. Kita akan banyak kali jumpa suku kata KVK ni dalam perkataan-perkataan yang kita belajar. Okey, jadi cikgu akan ulang kaji pada hari ini untuk suku kata KVK dan cikgu akan kongsikan juga carta suku kata KVK yang mana cikgu letakkan adalah perkataan ataupun suku kata yang mengandungi huruf yang kerap kita jumpa. Okey, cikgu tak bagi letak semua, cikgu akan letak yang lebih kerap kita jumpa. Okey, mari kita belajar sama-sama pada hari ini. Kemahiran 5 suku kata KVK, suku kata tertutup. Baiklah, kita tengok pula pengenalan dia adalah suku kata KVK adalah gabungan huruf konsonan, vokal, konsonan. Okey, kenapa dia ada KVK? Kerana dia adalah konsonan, vokal dan konsonan dan menghasilkan satu bunyi. Dia ada 3 huruf tetapi ada satu bunyi sahaja. Ada huruf vokal tu diapit oleh huruf konsonan dan huruf konsonan. Jadi dia ada KVK tetapi dia ada satu bunyi je. Kalau perkataan suku kata terbuka, contohnya mata, dia ada 2 bunyi. M-A, ma, T-A, ta, mata. Tetapi untuk KVK, dia ada 3 huruf tetapi ada satu bunyi sahaja. Kita tengok macam mana nanti. Sekejap lagi cikgu akan letakkan contoh macam mana dikatakan KVK dengan satu bunyi. Okey, kita tengok contoh suku kata KVK. Okey, cikgu letakkan contoh dekat sini. N-A-K, nak. Dia ada satu bunyi je, nak, gitu. Tetapi ada 3 huruf. Okey, sebelum ni kalau kita suku kata kita terbuka yang kita belajar, N-A, na. Tetapi kita tambah satu lagi huruf, dia jadi suku kata tertutup. Sebab apa tertutup? Sebab huruf konsonan kat hujung. Okey, N-A-K, na. Okey. Suku kata seterusnya adalah bat. B-A-T, bat. Okey. Suku kata seterusnya tus. T-U-S, tus. Dan suku kata keempat adalah kon. K-O-N, kon. K-O-N, kon. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok contohnya. Suku kata KVK ini, tertutup KVK ini, dia boleh berada di depan perkataan atau di tengah perkataan atau di belakang perkataan. Okey, contohnya awak tengok gambar pertama adalah gambar baldi. Baldi. Okey, baldi. B-A-L, bal, D-I-D. Baldi. Awak tengok ada 3 huruf dengan satu bunyi tadi. Bal. B-A, ba, B-A-L, bal, D-I-D. Baldi. Okey, seterusnya adalah perkataan suku kata KVK berada di tengah-tengah perkataan. Contohnya gambar belimbing. 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 Okey, suku kata KVK itu berada di tengah-tengah. Lim, suku kata lim tu. B-E, lim, L-I-M, lim, bing, B-I-N-G, bing. Belimbing. Okey, itu suku kata KVK tertutup di tengah-tengah. Dan suku kata tertutup KVK boleh berada di hujung perkataan. Contohnya pemadam. Pemadam. Okey, P-E, M-A, ma, dam, D-A-M, dam. Pemadam. Okey, baiklah. Dan suku kata KVK juga boleh berada di depan dan di belakang. Maknanya dia terletak di depan ada, di belakang pun ada. Okey, contohnya hospital. Hospital. Awak tengok ejaan dia. H-O-S, hos, P-I-P, T-A-L, tal. Hospital. Sekali lagi. H-O-S, hos, P-I-P, T-A-L, tal. Hospital. Baiklah, perkataan seterusnya ialah perkataan pembaris. Pembaris. P-E-M, pem, B-A, ba, R-I-S, ris. Pembaris. P-E-M, pem, B-A, ba, R-I-S, ris. Pembaris. Okey, itu adalah suku kata KVK yang terletak di depan dan di belakang. Maknanya ada 2, yang ada 3 huruf tu ada 2 bunyi. Depan dan belakang dalam satu perkataan. Okey,
Untuk hari ini, cikgu nak memberi cara menyebut huruf yang di belakang tu, suku kata KVK tu, konsonan yang akhir itu, cikgu nak tunjukkan macam mana awak nak membunyikan suku kata yang akhir. Okey? Baiklah, kita tengok suku kata KVK dengan huruf akhir dia H. Kita tengok contoh. Ini adalah contohnya, suku kata tertutup huruf akhir H. Okey, sebelum ini kita biasa eja suku kata terbuka yang KV. Contohnya BA bar, CA car, DA dar, MA mar, macam tu je. Tapi sekarang kita ada satu lagi huruf di belakang. Jadi awak kena eja tiga huruf sekali. Okey, contohnya BA bar tambah H kat belakang dia. H ini cikgu selalu kenalkan sebagai huruf angin. Huruf angin bunyi dia ha. Jadi ejaan dia B-A-H bah, B-A-H bah, S-U-H su, S-U-H su, T-A-H tah, T-A-H tah. Okey, kalau bunyi angin ini, kalau misal kata contohnya awak tak tahu bunyi dia, contohnya B-A-H, awak tak tahu apa ya, jadi macam mana awak nak eja? Awak eja macam ni. Eja dulu yang suku kata awal itu. B-A bar, kemudian awak eja semula daripada awal. B-A-H bah. Sebab awak dah tahu dah bunyi dia bar tadi. Jadi awak bunyikan angin sahaja di hujung. B-A-H bah. Kemudian T-A ta, T-A-H tah, S-U su, S-U-H su. Begitulah cara awak membunyikan suku kata yang mempunyai huruf akhir H. Okey? Dan kita tengok contoh-contoh yang seterusnya. P-A-H pah, T-U-H tuh, D-I-H dih, B-U-H buh, T-E-H teh. Okey, teh ataupun teh. Okey? Kita tengok pula suku kata seterusnya dengan perkataan dengan huruf akhir K. Okey, suku kata KVK, huruf akhir dia K. Okey, kita tengok sama-sama. Contohnya B-A-K bak, B-A tambah K. B-A-K bak. Okey, K ni macam bunyi meletup. Macam tu. Okey, B-A-K bak, S-U-K su, T-A-K tak. Okey, ataupun awak boleh eja B-A bar, B-A-K bak, S-U su, S-U-K su, T-A ta, T-A-K tak. Okey? Kita tengok contoh seterusnya. P-A-K pak, T-U-K tuk, D-I-K dik, B-U-K buk, T-E-K tek ataupun tek. Okey? Okey. Suku kata yang seterusnya, okey, dengan huruf L di belakang. Tengok kalau awak dapat nampaklah gambar cikgu dekat tepi ni. L, lidah awak naik di belakang gigi tetapi bunyi dia agak tebal. L, L, L. Jadi, bila awak sebut suku kata KVK dengan huruf L di belakang, bunyi dia akan lebih tebal. Okey? Contohnya, B-A tambah L. B-A-L bal. S-U-L sul. T-A-L tal. Okey? Kita akan bunyi dia macam tebal macam tu. Okey? Ataupun awak boleh eja B-A bar, B-A-L bal. S-U su, S-U-L sul. T-A ta, T-A-L tal. Okey? Huruf dia naik sikit lidah awak. Letak dekat belakang gigi dan bunyikan ketebalan dia. Okey, kita tengok contoh yang lain. P-A-L pal, T-U-L tul, D-I-L dil, B-U-L bul, T-E-L tel ataupun tel. Okey? Okey, seterusnya adalah suku kata dengan huruf M. Ini paling senang. Sebab apa? Huruf M ni awak tutup sahaja mulut awak. Belakang awak mesti tutup mulut. M. Okey? Kita tengok contohnya. B-A tambah M. B-A-M bam. S-U-M sum. T-A-M tam. B-A bar. B-A-M bam. S-U su. S-U-M sum. T-A ta. T-A-M tam. Okey?
tutup sahaja mulut awak dengan huruf M di hujung dia. Baiklah, untuk perkataan seterusnya atau suku kata seterusnya, PAM pam, TUM tum, TIM dim, BUM bum, TEM tem. Okey? Okey. Ini adalah huruf yang seterusnya. Suku kata KVK tertutup dengan huruf akhir N. N. Seperti huruf L tadi, huruf L kita naikkan lidah naik atas kan? Untuk huruf N pun sama juga, tetapi bunyi dia agak sengau. Letak lidah awak di belakang gigi, N. Bunyi dia sengau. Okey? Jadi bila awak naikkan lidah awak ke atas di belakang gigi, bunyikan dengan sengauan bila ada huruf N. Contohnya, BA tambah N. BAN ban. SUN sun. TAN tan. BA ba. BAN ban. SU su. SUN sun. TA ta. TAN tan. Okey? Suku kata seterusnya, PAN pan. TUN tun. DIN din. BUN bun. TEN ten ataupun TEN ten. Baiklah, ini adalah suku kata KVK dengan huruf akhir R. R ini paling senang sebab apa? Awak akan menyebut suku kata KVK R dengan menggetarkan sahaja lidah awak. R, r, r. Kalau tak boleh getar, tak apa. Cuba dulu. Okey, cuba dulu. Boleh insyaAllah. Okey, kita tengok sama-sama apakah suku kata dengan huruf R di hujungnya. Okey. Okey. Suku katanya adalah BA bar tambah R. BAR bar. SUR sur. TAR tar. BA bar. BAR bar. SU su. SUR sur. TA ta. TAR tar. Okey. Baiklah, ini adalah suku kata yang seterusnya dengan akhir R. PAR par. TUR tur. DIR dir. BUR bur. TER ter. Okey, R. Getarkan sahaja. Baiklah, suku kata seterusnya adalah dengan akhiran huruf S. Ini juga mudah sebab tinggal awak sebut S aja dekat hujung dia. Bunyi S macam bunyi ular. Jadi tinggal awak nak sebut S sahaja di hujungnya. Okey, kita tengok sama-sama macam mana yang dikatakan suku kata KVK huruf akhir S. Okey, dengan bunyi S, awak gabungkan BA bar, BAS bas, SUS sus, TAS tas, BA bar, BAS bas, SU su, SUS sus, TA ta, TAS tas. Okey. Suku kata seterusnya PAS pas, TUS tus, DIS dis, BUS bus, TES tes atau TES tes ataupun tes, TES tes. Okey. Dan suku kata yang terakhir yang cikgu nak ajarkan hari ini adalah suku kata dengan huruf T. Okey. Bila huruf T seolah-olah awak menggigit lidah awak. Jangan kuat-kuat. Nanti berdarah pula. Huruf T awak gigit sahaja. Contohnya, kita tengok sama-sama. Okey. Okey, BAT bat. Gigit lidah awak. SUT sut. TAT tat. Okey. Contohnya kalau tak tahu, eja dulu ba. BA ba. BAT bat. SU su. SUT sut. TA ta. TAT tat. Gigit lidah awak. Jangan kuat-kuat. Gigit biasa-biasa aja. Okey, seterusnya PAT pat. TUT tut. DIT dit. BUT but. TET tet ataupun tet. Tet ataupun tet. Okey? Baiklah, kenapa huruf-huruf ini sahaja? Sebenarnya banyak lagi huruf akhir, tetapi sebab huruf ini yang kerap awak akan jumpa apabila awak mengeja perkataan. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Selamat mencuba dan terima kasih kerana belajar dengan cikgu. Assalamualaikum.